Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nusalli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rzuqna al-ilma wal-fahma wal-aqla wal-hikmah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Yang saya kasihi sekalian staf Fama Kuala Terengganu, saya nak sebut satu-satu, saya tak ada maklumat, ya. Jadi saya kira lamsam je lah, ya. Orang Cina panggil lamsam. Ni makna secara ijmal, ya, secara keseluruhan minta maaf lah, ya. Dan pertama sekali saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pertemuan ini. Kerana pertemuan kita, Allah temukan kita pertama kalinya di dalam majlis zikrullah. Inilah ketentuan yang baik daripada Allah. Kerana di antara orang yang bertemu dalam majlis zikrullah ini dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yauma la zilla illa zillu. Besok di antara mereka yang mendapat naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Kerana mereka bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Sebenarnya ini yang kita harapkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harapkan sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, pengharapan demi pengharapan rahmah birrahmah dari Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita rahmat dan keredaannya atas semua orang, khususnya saya dan keluarga saya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tajuk yang diberikan pada saya ni sebenarnya saya baru tahu tadi. Dia tajuknya nama tajuk on the spot lah. Jadi saya berusaha lah bagaimana untuk saya meletakkan pada diri saya dan tuan-tuan untuk kita bincangkan masalah ini, mencari keberkatan Ramadan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini jika mana ia seorang manusia, jika mana dia adalah seorang guru yang baik, jika mana dia seorang manusia, dia seorang guru yang baik. Kerana Ramadan mendidik kita menjadi insan yang baik secara drastik. Terus kita bertukar secara serta-merta dalam bulan Ramadan. Maknanya seorang, jika ia manusia, dia seorang murabbi yang baik, guru yang baik, dengan skill yang terlalu baik, teknik yang terlalu hebat. Kerana dia boleh ubah kita serta-merta dalam satu bulan, dalam satu hari. Tiba-tiba kita jadi orang soleh. Tiba-tiba kita jadi orang yang baik. Keseluruhannya kita berubah menjadi orang yang pada zahirnya memang kita ni orang soleh. Sebab itulah apabila kita lihat di dalam Ramadan itu sendiri, Ramadan ini satu bulan yang dihimpunkan segalanya kebaikan dunia dan akhirat. Di dalam bulan Ramadan itu terhimpun kebaikan akhirat. Boleh dikatakan keseluruh kebaikan akhirat itu, ibadahnya, zikrullahnya, salahnya, Al-Qurannya, semua ibadah terhimpun dalam syahrul Ramadan. Dan kebaikan dunia itu juga terhimpun dalam syahrul Ramadan. Silaturahminya, ukhwah fillahnya, ya,
dalam keadaan kita menjadi seorang yang hilmunnya, lemah lembutnya, dalam keadaan kita membahagi-bahagikan rezeki kita pada orang lain. Orang tunggu Ramadan untuk mereka. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Aku nak tunggu Ramadan untuk kita menafkahkan harta. Kalau belum Ramadan, semua orang rasa Masya Allah ruginya. Maka terhimpun kebaikan dunia dan akhirat. Kita boleh berbelanja untuk keluarga kita dalam bulan Ramadan. Kalau isteri dan anak-anak kita nak beli sebelum Ramadan, kita agak macam kedekut sikit dengan anak-anak dan isteri nak beli tukar baju baru. Tetapi bila sampai Ramadan, kita ni tadi dengan anak-anak dan isteri tak berkira. Kita nak beli kasutnya dan sebagainya untuk kita menyambut satu hari yang dinamakan Aidil Fitri. Inilah barakahnya. Barakahnya Ramadan itu sebenarnya pada saya tidak perlu ibhas. Tidak perlu kita mencari. Tetapi kita mengutip barakah itu kerana ia berada di sekeliling kita. Kalau kita kata ibhas atau mencari keberkatan, ia satu benda yang kita tak nampak, yang tak ada, yang perlu kita cari macam orang cari harta karun. Tetapi ia berada di sekeliling kehidupan kita sebenarnya Ramadan ini. Sebab itulah salafus salih, orang-orang salih, awliya illah, mereka ini bila kedatangan Ramadan, mereka dalam keadaan terlalu gembira dan seronok. Sehingga apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadana, siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan bil iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Orang yang menerima Ramadan ini dalam keadaan iman dan ikhlas, maknanya dia menunggu bulan Ramadan ini. Kerana dengan peluang Ramadan inilah aku boleh mengislahkan diriku jadi orang baik, jadi orang saleh. Dapat aku dekatkan diri pada Allah dengan aku tak berkira pun. Semua orang seronok untuk solat tarawih. Sampai tahun lepas kita solat tarawih di rumah, kita cakap macam-macam begini, tak ada keseronokan, kosong. Ini hebat dia. Langsung apabila Allah didik kita zahir dan batin sebenarnya. Sebab Ramadan ini satu bulan yang didik kita jadi orang saleh. Tuan-tuan, apa yang kita buat dalam hidup ini sebenarnya Allah nak kita jadi orang baik. Kalau seorang pekerja yang baik. Kalau seorang ayah yang baik. Kalau seorang ibu yang baik. Kalau seorang kakak yang baik. Kalau seorang abang yang baik. Kalau seorang sahabat kawan dan sahabat yang baik. Kenapa jadi orang baik? Kerana ini adalah tuntutan. Dalam suratul wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat. Orang yang berbuat amal saleh, yakni berbuat amal baik. Saleh ni maknanya baik. Jadi orang yang berbuat amal baik ini kriteria dia adalah orang baik. Allah tak pandang pada kita sebanyak mana ilmu kita, jika mana kita jahat. Sebab itu ada ulama yang baik dan ada ulama yang jahat. Allah tak pandang banyak mana harta kita. Sebab ada di kalangan orang yang berharta yang baik dan orang yang berharta yang jahat. Allah tak pandang setinggi mana pangkat kita. Sebab ada pembesar yang baik, ada pembesar yang jahat. Orang yang berpangkat yang baik dan berpangkat yang jahat. Sebab itu setiap nikmat yang Allah beri kepada kita, kena ingat apakah ia terjadi dalam hidup kita salah satu di antara keduanya. Yang pertama, iaitu adakah ia menjadi rahmat atas kita. Setiap nikmat yang datang kepada kita. Hari ini Allah bagi kita hidup dan kita tidak tahu rahsia kematian itu. Mungkin kita tak tahu sebab fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau kita lihat tuan-tuan tentang doa yang dibaca kat masjid, ustaz-ustaz suka baca doa ni. Dan doa ini datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik li fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Baik. Kita lihat doa. Ya Allah, berkatkan aku dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikan umur aku kepada bulan Ramadan. Kita lihat doa ini yang dibaca oleh Rasulullah dan kita lihat apa yang berlaku di sekeliling kita.
Pertama, sebelum sampai saja Ramadan, tuan-tuan perasan tak ramai orang yang dipanggil oleh Allah. Maknanya kematian ini kerap berlaku. Dulu kita tak ada Facebook, tuan-tuan. Jadi macam tak ada apa-apa je. Sekarang kita dah ada Facebook, dah ada Insta, dah ada macam-macam. Jadi seolah-olah kita dengar setiap hari berlakunya kematian. Maknanya kita tampak kematian ini kerap berlaku sebelum datangnya Ramadan itu sendiri. Dan kita lihat akan doa Nabi tentang wabalighna Ramadan. Sampaikan umur kami kepada bulan Ramadan. Wabalighni Ramadan. Sampaikan umurku kepada bulan Ramadan. Maka doa ini menjadi satu doa. Sehingga sekarang menjadi satu doa yang famous. Orang sekarang tak panggil famous, dia panggil viral. Doa viral namanya. Semua masjid baca, semua imam baca. Sebenarnya ia menjadi ketakutan kita dengan doa ini. Kenapa ia menjadi satu ketakutan ketika kita mendengar doa ini? Apakah umur aku boleh hidup sehingga Ramadan? Sebab, kenapa saya katakan sedemikian? Kerana zaman ini yang disebut oleh Nabi SAW, umat aku akhir zaman, umurnya pendek dan badannya lemah. Apa yang dikatakan dengan umurnya pendek? Mereka ini jarang nak sampai tua. Sebab itu sekarang kita lihat kematian itu umur 40, 50. Jadi orang muda-muda, ulama yang muda, jadi orang tua-tua ni tengok, Masya Allah, mereka ini bukan, mereka ini panjang lagi umur mereka daripada kita. Dan badan mereka lemah, kata Nabi SAW. Badan lemah ni macam mana? Iaitu kita tidak ada kekuatan untuk meletakkan ketaatan dan kebaikan kepada Allah. Kita mula badan kita lemah untuk kita berbuat baik. Nak salat dah lemah, nak zikir dah lemah. Dan perkara ini yang kita lihat. Tuan-tuan, apa yang Nabi sebut mula berlaku dan telah berlaku. Pada zaman kita kecil-kecil dulu, tak ada masjid yang buat tarawih 8. Baik, saya bukan menceritakan tentang isu 8 atau 20. Tetapi saya membalikkan kisah tentang hadis Nabi kata SAW, ini umat aku akhir zaman badannya lemah. Dulu kalau orang tarawih semua akan buat 20. Dan rasa seronok. Sampai mana dia akan suka? Ketika imam pada ketika itu baca surah Tabbat Yada, dia dah tahu dah. Sampai Tabbat Yada dia kata nak habis dah. Itu hint orang dulu-dulu. Dah. Anak-anak main di luar masjid, gurah. Ayah semayang. Ketika anak dengar Tabbat Yada dah nak habis dah tarawih. Sekarang ini semua orang minta 8. Dan menjadi satu adat. Kalau 20 pun orang akan lari balik ketika 8. Maknanya, ibadat kita mula makin kurang. Mula kurang. Dan apa yang disebut oleh Nabi SAW telah berlaku. Perkara ni yang paling kita takut. Sebab itu, apabila perkara ni mula kurang, maka keberkatan yang kita dapat juga kurang. Sebab yang kita ambil kurang. Keuntungan jadi kurang. Sebab perkara yang kita kutip juga jadi kurang. Berkat ini tidak berkurang. Dia tetap ada dalam bulan Ramadan. Tetapi yang kita ambil, yang kita kutip dalam bulan Ramadan ini kurang. Sebab kita tidak mengkutip keberkatan itu. Keberkatan itu tetap ada. Seumpama, peruntukan untuk orang yang bertakwa tetap ada. Seperti mana yang Allah sebut dalam ayat puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan tarbiyah puasa ini kamu boleh jadi orang yang takut dengan Allah. Maka peruntukan orang yang takut ni ada. Tetapi kita tidak mengutip peruntukan-peruntukan ini. Sebab itu, kenapa saya tak dapat apa yang didapat oleh orang lain? Seumpama yang Allah sebut dalam ayat, kita masyhur dan kata ayat 1000 dinar.
Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang takut kepada Allah, Allah akan beri jalan kelepasan dalam segala masalah. Kenapa aku ada masalah? Ada masalah anak, masalah suami. Yang suami masalah isteri, adik-beradik masalah, jiran masalah. Peruntukan telah ada. Dia tidak berubah. Tetap makhraja. Sebenarnya kita tak duduk tempat itu. Saya bagi satu contoh. Kadang-kadang susah nak faham agama ni. Nak pagi, aircon pula kuat, memang susah faham. Saya tadi pesan, saya dah keluar bilik tadi, saya terlupa saya punya ni. Saya patah balik, saya kata saya nak boleh tak cakap dengan rumah saya? Saya kata boleh tak? Saya panggil dia sayang lah sampai sekarang. Kami dah tua, dah 50 lebih, kami masih lagi lah sayang menyayang lagi. Ini berkat Ramadan. Al-ukhwah fi Ramadan. Kasih sayang dalam Ramadan kena ambil. Sebab Rasulullah panggil Aisyah dengan panggilan Humairah. Ini praktikal Islam. Ini sebenarnya apa yang disebut dalam keberkatan Ramadan itu sendiri. Saya kata tolong ambil lidah saya. Biasanya kalau pejabat ni sejuk. Jadi saya letak kat dada ni. Baik. Kita cerita balik tentang at-taqwa ni tadi. Saya bagi satu contoh. Sekarang orang sibuk keluar KWSP dengan iSINA. Betul tak tuan-tuan? Betul. Kalau kita nak keluar iSINA, tentu kita ada duit dalam KWSP, tentu kita ada KWSP. Kalau kita tak ada KWSP, boleh tak agak-agak kita keluar melalui iSINA? Tak boleh. Ataupun kita ada KWSP, tapi kita tak ada duit KWSP, bawa ada 100. Boleh tak kita keluar iSINA? Jadi, kata orang sebelah sini dengan seorang sebelah Kelantan, jangan dek geger. Kenapa aku ni tak sering ada masalah yang aku tak lepas? Kenapa? Kenapa dan kenapa? Tidak ada istilah kenapa. Sebab peruntukan tu Allah berikan kepada orang yang takutkan Allah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini barakahnya. Barakah yang paling besar Allah sebut pada ujung ayat puasa. La'allakum tattaqun. Dan orang yang apabila dia beroleh akan peruntukan yang Allah telah berikan kepadanya, apa yang kita dapat? Iaitu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan kepada mereka satu rezeki yang tidak disangka-sangka. Maknanya, maksud kata rezeki yang tidak disangka, hatinya tenang dalam masalah perkara yang telah ditetapkan oleh Allah. Rezekinya barakah. Hartanya barakah. Kenapa? Janji Allah dan peruntukan Allah untuk orang yang bertakwa, dia tidak akan ada keluh kesah. Hatinya tidak resah pada perkara yang telah dijamin oleh Allah. Ini kata barakah. Sebab itu dalam bulan Ramadan, kita berbelanja sebenarnya lebih daripada bulan lain. Nak pula sekarang ni, pasar Ramadan dah buka ni. Nak dibuka. Jadi ketika itu, peruntukan kita dalam bulan Ramadan lebih pada bulan-bulan yang lain. Barakah, tidak barakah, barakah. Dan pada ketika itulah kita terlupa tentang kenapa aku boleh berbelanja lebih. Malahan dalam keadaan yang sama. Berbelanja lebih dari sudut makan, daripada sudut pakaian. Barakah atau tidak barakah? Dan kita lupa keberkatan yang Allah telah berikan kepada kita sehingga mencukupi kehidupan kita pada bulan-bulan yang akan datang. Sebab itulah apabila ada peruntukan-peruntukan ini yang telah diberikan oleh Allah, maka letakkan diri kita pada tempat tersebut. Menjadi insan yang takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana nak jadi insan yang takut dengan Allah? Sebab itu puasa pada makna lughahnya imsak. Imsak ni iaitu menahan diri. Bukan tahan diri dari makan dan minum, senang. Kalau kita tahan diri dari makan dan minum, sekarang ni ramai orang tahan diri dari makan dan minum sebab dia nak diet.
Debat dekat FB kan, kalau tengok sekarang, kan semua orang, saya turun 10 kilo, saya turun 6 kilo, saya turun. Nampak tak? Orang perempuan pun sekarang bukan perempuan je nak turun, orang lelaki nak turun. Orang lelaki pakat-pakat nak turun badan. Anak. Bukan sekadar, kalau dulu kisah nak turun badan, nak kurus ni orang perempuan. Sekarang lelaki perempuan dah sama, orang lelaki pun nak kurus, nak turun. Kita boleh turunkan akan berat badan dan berusaha untuk turunkan berat badan. Tetapi kenapa kita tak nak kurangkan berat mazmumah yang ada dalam diri kita sendiri yang tak mampu kita nak turun? Sebab puasa ini bukan sekadar tahan makan dan minum. Sehingga kan Sayyiduna Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada orang yang puasa dalam bulan Ramadan cuma dapat lapar dan dahaga, tetapi tidak mendapat akan Ramadan, tidak mendapat akan puasa itu sendiri. Maka puasa ni makna dia imsak, tahan. Supaya kita jadi orang saleh, maka kita dapat tahan diri kita ni daripada perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala tidak redha. Sebab itu Allah didik kita dengan perkara-perkara dunia dan akhirat, dan seluruhnya semua menuju akhirat. Makan sama-sama. Benda ni kita hilang sekarang. Kasih sayang ini, itu kata Nabi SAW, di antara tanda-tanda hampirnya kiamat, Allah angkat kasih sayang dalam keluarga. Ayah dengan mak, suami dengan isteri dah mula tak kasih. Anak-anak dah tak kasih dengan mak ayah. Ketika itu, seolah-olah kita ni tadi, anak, isteri sebagai tanggungjawab. Bukan sebagai satu yang Nabi sebut, apa dia? Dia antara sifat orang mukmin itu, dia satu badan. Kita tak rasa. Seorang ayah sekarang dia seolah-olah macam tak rasa yang tu anak dia. Kasih, sebenarnya rasa tu di mana tuan-tuan? Rasa tu sebenarnya pada kasih. Maka kasih inilah yang membuatkan ikatan itu hebat. Kalau orang tanya baru kita mengaku, ini anak hamba. Tetapi rasa, saya nak tanya tuan-tuan, dalam sebulan berapa kali kita dah pegang tangan isteri-isteri kita? Macam mana kita mula-mula kahwin dulu? Berapa kali seorang isteri dipegang tangan suami dia? Ini yang Allah didik dalam Ramadan. Barakahnya itu sepanjang kehidupan. Seorang ibu dan seorang ayah, berapa kali dia pegang tangan anak dia dan dipimpin anak dia, seperti mana kita pimpin anak kita sewaktu anak kita kecil. Kenapa ketika anak kita dewasa, kita lepaskan tangan-tangan mereka? Kita dah tak takut anak kita jatuh. Memang dia boleh berjalan, tetapi yang jatuh itu agamanya. Dulu kita takut jatuh sebab cedera fizikalnya. Sekarang kita biarkan sehingga agama mereka jatuh. Sebab itu apa yang disebut oleh Nabi SAW, akhir zaman anak-anak ini akan jauh daripada ibu bapanya, wajafa wa abahu. Mereka jauh dengan mak ayah, tetapi mereka hampir dengan kawan-kawan. Kenapa? Sebab kawan-kawan inilah yang memegang tangan-tangan mereka. Jika kita dapat, anak kita dapat kawan-kawan yang tidak baik, yang menuju kepada jalan yang tidak baik, mereka akan dipimpin kepada jalan yang tidak baik. Kesilapan itu adalah kesilapan kita. Berapa kali seorang ibu dan seorang anak, seorang ayah yang dalam bulan ini dia cium anak-anak mereka. Saya bercakap ini dengan apa saya selalu cakap dengan tuan-tuan. Saya mohon pertolongan Allah. Apa yang saya cakap ini yang saya amalkan di rumah. Saya pegang tangan anak-anak saya peluk anak-anak saya, bukan sekadar anak, tapi menantu saya. Sama ada lelaki ataupun perempuan. Saya akan peluk menantu perempuan saya. Bila duduk di sebelah, saya akan peluk mereka macam saya peluk anak-anak saya sendiri. Mereka anak-anak kita. Dan seorang menantu sekalipun, dengan kita tak akan batal air semayang. Kerana dia mahram selama-lama. Sebab itu, apa yang Nabi ajar kepada kita tentang Ramadan, kita akan seronok buka ramai-ramai.
Sehingga kan apa yang disebut oleh Nabi SAW, makanan yang barakah itu makanan yang banyak tangan di dalamnya. Sebab itu, tuan-tuan, Masya Allah, mungkin umur saya mungkin telah naik kot. Saya merasakan perkara ini. Kita tak perlukan duit anak-anak kita, tetapi kita perlukan kasih sayang anak-anak kita. Kita tak perlu harta daripada anak-anak kita, tetapi apabila tuan-tuan telah mula mencapai umur 60, 50 ke atas dan 60 tahun, ketika itu tuan-tuan akan rasa sunyi. Sebenarnya, apa yang kita perlukan dari keluarga kita adalah kasih sayang. Seorang anak yang menyayangi ayahnya, seorang anak yang menyayangi ibunya. Cukuplah sekadar mereka bertanya, ayah apa khabar? Cukuplah sekadar anaknya bertanya, ibu apa khabar? Ibu sihat? Ayah sihat? Cukup telah menjadikan hati kita rasa bangga. Ini yang kita harapkan, wildanun mukhalladun. Anak-anak yang seperti mana anak-anak syurga Allah. Yang ni yang kita war-warkan, baiti jannati. Sebab itu dalam bulan Ramadan kita lihat, Masya Allah, saya tidak mengkisahkan tentang amalan Ramadan itu sendiri. Apabila dibuka kepada barakahnya Ramadan, kita lihat betapa barakahnya sebuah keluarga itu sendiri. Barakahnya masyarakat itu sendiri. Kenapa? Sebab Allah didik kepada kita, jika kita inginkan keberkatan itu, pergilah kepada Allah. Hampirlah kepada Allah. Sebab itu pada kuliah saya yang lain, hatta Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan, kalau kita nak balik masuk rumah, jangan tinggalkan 3 kali suratul Ikhlas. Maka kata Nabi, isi rumah itu berkat, keluarganya berkat, hartanya berkat, dan jiran-jiran di sekelilingnya berkat. Kenapa kita perlu nak cari keberkatan ini? Dan inilah kehidupan seorang Islam. Bila barakah, apa yang kita perolehi daripada keberkatan itu? Pertama, sakinah, ketenangan. Selama ini hati kita resah dengan perkara yang bukan perkara yang selain Allah. Apa yang meresahkan kita, tuan-tuan? Harta, duit. Yang jadi kita resah, duit tak cukup, harta kita kurang. Kedua, iaitu makhluk di sekeliling kita yang meresahkan kita. Orang ni kata kita, orang ni macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Yang ni selalu meresahkan kita. Kenapa kita tidak bersama dengan yang tak pernah resahkan kita? Siapa dia? Allah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang yang bersama dengan Allah, sentiasa dengan Allah, ingat kepada Allah, mereka ini tenang. Allah anugerahkan sakinah. Kenapa kita selalu dalam akal fikiran kita tidak ada ruang untuk Allah langsung? Semua yang ada pada akal kita, keduniaan, harta, tuan-tuan, benda ni tak salah. Allah sebut dalam surat Al-Jumu'ah, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Kada salat, kata Allah, فَانْتَشِرُوا, bertebarlah di muka bumi. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, ambil apa nikmat yang ada kau ambil. Ini perintah. Tapi Allah pesan kat kita pada ayat seterusnya, wazkurullaha katsira, kau kena ingat Allah banyak-banyak. Sebab apa? Sebab dunia yang di sekeliling kita ini, Allah dah bagi tahu, ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia ni tempat kau kena tipu. Tuan-tuan, selama kita hidup, kita kena tipu dengan perkara di sekeliling kita, sehingga kita lupa saat kita nak dipanggil oleh Allah. Berapa banyak selawat yang kita telah himpunkan untuk kita menagih syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. KWSP kita habis, kalau habis kita bencin. Grade duty kita, kalau kita dapat grade duty pun habis.
kita akan bayar rumah dan sebagainya. Dan selepas habis, kita akan berada dalam kesusahan yang sama sebelumnya. Tetapi, apa yang dijanjikan oleh Sayyidina Rasulullah Muhammad, orang yang berselawat itu, Masya Allah, dalam rahmat dipermudahkan urusan. Tuan-tuan, Masya Allah, Nabi sayang sangat kat kita. Tetapi kita seolah-olah tak tahu membalas kasih sayang Rasulullah SAW. Sebenarnya, hidup seorang hamba Allah ini tidak ada keresahan pada perkara yang telah dijanjikan oleh Allah. Saya tak kata saya tak resah. Membohong jika seorang manusia itu tidak melalui keresahan. Saya nak bawa benda ni tuan-tuan kepada tuan-tuan sebagai pengalaman hidup. Bila MC kita sebut tentang sumbangan madrasah, sebenarnya kedatangan saya bukan itu tujuan saya. Saya minta maaf banyak-banyak. Bukan kedatangan saya inginkan sumbangan tersebut, tak. Bukan saya sebenarnya. Tapi jika tuan-tuan nak bantu madrasah, saya tak halang. Orang nak buat baik, takkan kita nak halang. Macam orang nak semayang. Ustaz, saya nak semayang. Jangan. Itu ustaz tu setan nama dia. Tapi bukan ini maqasid awal. Tujuan awal saya. Cuma saya nak kongsikan tentang apa yang saya sebut ini. Bila kita berbalik kepada Allah. Saya 2 madrasah, tuan-tuan. 2 madrasah ini baru lagi. Satu madrasah berumur 39 tahun dan satu madrasah lagi berumur 22 tahun. Dan sebulan kami di madrasah memerlukan hampir 50,000. Saya jenis bukan orang meniaga, tuan-tuan. Saya jenis meniaga bulu kasar. Tuan-tuan tahu meniaga bulu kasar. Pangkal hilang, hujung lesap. Sebab saya suka bagi orang. Bukan saya tak pernah berniaga, pernah. Saya berniaga bila ada orang tua-tua datang, Ustaz, saya dah lama teringin benda ni, tapi saya tak ada duit. Kata ambil. Jadi kalau hari-hari orang ambil, jadi saya tak boleh berniaga. Rupanya talent berniaga Allah tak bagi kat saya. Jadi banyak benda saya kata tak apalah, saya tak boleh buat. Akhirnya supaya Allah didik kita sebenarnya. Pada ayat wa may yatawakkal 'ala Allah Allahu fahuwa hasbuhu. Siapa yang benar-benar berserah pada Allah dan percaya dengan apa yang Allah janjikan, Allah cukupkan urusan. Apa yang kita buat? Sebenarnya Ramadan ajar kita zikrullah ibadah. Itu kami di madrasah, amalan-amalan yang perlu kita buat untuk kita menagih akan bantuan Allah. Itu yang selalu dalam kuliah-kuliah saya jangan tinggalkan. Antaranya selawat. Ini saya dapat dari syekh kami. Sewaktu saya dulu mengaji. Bukan mengajilah, saya duduk satu tempat. Nak kata mengaji tentu alim. Tapi saya bukan orang alim, saya orang bodoh. Tuan-tuan cuma panggil saya ni, tak apalah saya datang jugalah, tapi cara orang bodoh lah. Jadi sewaktu saya duduk di satu tempat dulu, saya tanya dengan syekh saya, Syekh, saya ada anak 3 orang dan macam mana dalam urusan hidup saya mengaji dan ada keluarga. Maka guru saya dia cakap apa dia? Orang yang belajar dan orang yang mengajar kafalahu rizqahu. Allah jamin rezekinya. Jika kamu tidak yakin dengan apa yang disebut oleh Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW, kenapa kamu menghafal hadis? Hatta kan hadis yang kamu hafal sendiri kamu tidak yakin. Ini syekh saya. Jadi langsung saya pun diam. Maka dia kata, percayalah tentang janji Allah. Saya kata, Syekh, maqam saya dengan maqam Syekh tak sama, saya kata. Tolong bantu saya. Dia kata, Isma'. Dia cakap. Dengar, dia kata. Sebelum daripada terbit fajar, selepas daripada salat subuh, kamu jangan tinggal selawat pada Rasulullah SAW 500 kali. Hidup kamu akan barakah. Allah akan jaminkan rezeki apa yang telah disebut oleh Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW. Tuan-tuan, benar tuan-tuan.
Beberapa tahun saya duduk di sana bersama anak-anak. Saya tak kerja, saya tak berniaga. Tetapi anak saya tak pernah tak makan. Anak saya tak pernah tak minum susu. Anak saya tak pernah tak tukar pampers. Dan dalam peti ais kami ni, kalau kambing ni tuan-tuan sampai tak larat nak makan, kami boleh simpan setahun. Kalau di tanah Arab ni tuan-tuan, kambing-kambing ni orang simpan dalam peti ais. Sampai tak larat makan kambing. Maknanya, apa yang dijanji oleh Sayyidina Rasul dan apa yang dijanji oleh Allah tetap benar. Tetapi keyakinan kita di mana? Sebab itu kata ulama, sebanyak mana dan setinggi mana yakin kamu dengan Allah, maka sebanyak itu datangnya pertolongan Allah. Gitu juga tuan-tuan. Apa yang saya buat sekarang? Tuan-tuan, orang dengar 50,000 sebulan ini satu jumlah yang banyak. Banyak tuan-tuan kalau 50,000. Tapi saya tak pernah fikir setiap bulan. Macam mana makannya, macam mana ininya. Dan Allah siapkan setiap bulan daripada perkara yang kita sendiri tak tahu. Kalau saya bohong, tuan-tuan datang ke Selangor, tuan-tuan datang ke madrasah dan tanya dengan orang yang berada di madrasah, Ustaz buat apa sebenarnya? Ustaz ada telaga minyak ke? Ustaz ada lumbung emas ke? Itu dia steady, tak bawa tabung, tak bawa ini dan sebagainya. Ustaz ada stesen minyak 10 biji ke? Tuan-tuan tanya. Kalau cakap saya ni macam satu cerita sebagai penyedap kuliah. Sebenarnya ini janji Allah yang Allah telah siapkan kepada kita. In tansurullah yansurukum. Orang yang membantu agama Allah. Kita tuan-tuan, saya tak boleh buat macam Ustaz. Bantu agama Allah untuk diri kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Macam mana kita boleh beragama dalam bulan Ramadan? Kita boleh zikrullah, kita boleh baca Quran. Tuan-tuan, hari ini mana Quran kita? Cuba kita fikir. Al-Quran ni kalam Allah. Jika Allah tak benarkan kita menyebut kalamnya, betapa hinanya kita. Jangan kata sebut kalam. Tengok Quran kita tak dapat. Dah berapa lama kita tak buka tengok Quran, tuan-tuan? Sebab ini anugerah Allah. Bukan sebab kita tahu baca Quran. Cuba tuan-tuan tengok pada segi teorinya. Sepatut orang tahu baca Quran, dia akan baca Quran. Kenapa orang yang tahu baca Quran, kadang-kadang dia lepasan dari sekolah agama, tetapi hampir setahun Allah tak benarkan dia tengok. Jangan kata buka, jangan kata baca Al-Quran. Tengok pun tak dibenarkan oleh Allah. Dalam masa yang sama, kita terlupa Allah hinakan kita dengan perkara-perkara agama. Tetapi Allah tidak menghalang sudut dunia kita. Allah bagi kita kerja hari-hari. Pukul 8 balik pukul 5 dan sebagainya. Allah bagi kita makan hari-hari. Allah bagi kita rezeki hari-hari. Tuan-tuan, orang kafir juga Allah bagi perkara yang sama seperti mana Allah bagi kita. Allah bagi orang kafir kerja, Allah bagi orang kafir makan, Allah bagi orang kafir anak, Allah bagi orang kafir akan dunia. Tetapi apa yang dihalang oleh Allah daripada orang kafir, Allah halang kita juga. Yang ini perlu kita fikir dalam hidup kita sebenarnya. Kenapa aku tak boleh baca Quran? Kenapa aku tak boleh selawat? Kenapa aku tak boleh istighfar? Kenapa aku tak boleh tasbih? Ya Allah, apakah kau dah mula benci aku? Dalam dunia kehidupan sekejap, tuan-tuan, 50 tahun kita akan mati. Habis kehidupan dunia. Settle kehidupan dunia. Dan selesai dan tak ada siapa membicarakan kita. Tak ada siapa cakap pasal kita. Kita sekarang bekerja di Fama. Satu hari kita akan mati semasa kita bertugas. 2-3 hari orang akan cerita. Lepas tu nama kita tidak akan disebut di dalam Fama. Tetapi nama kita dibicarakan di alam barzakh. Wahai fulan bin fulan, wahai fulan bin fulan, wahai, setiap hari malaikat Zabaniyah itu datang kepada kita membicarakan akan hal kita. Cukup kalau 4 soalan ini saja kita telah menjadi ahli neraka Allah. Apa yang Nabi sebut? Zaman muda kamu buat apa? Tuan-tuan ada masa silam dan saya ada masa silam. Berapa banyak solat yang kita tinggalkan daripada sekolah menengah kalau kita masuk universiti. Zaman muda kita,
Habis tak kita telah qada dan minta ampun dengan Allah? Berapa banyak air mata yang telah menitik untuk kita menagih akan keampunan Allah? Kalau orang perempuan zaman mudanya dibuka auratnya, satu rambut yang didedahkan 70 tahun dalam neraka Allah. Berapa lama dia menangis kerana dosanya tadi, yang pastinya semua orang akan balik jumpa Allah. Mau tidak mau, dia pasti akan balik ke akhirat. Suka tidak suka, dia pasti akan balik ke akhirat. Redha atau tidak redha, dia akan menerima pembicaraan di akhirat. Persoalan akhirat bukan persoalan dunia. Saya bukan orang faham, tetapi bila saya berkendak sesuatu perkara, saya nak minta tolong benih, baja dan sebagainya, saya akan dipersoal, kondisi borang dan sebagainya. Itu satu penyiksaan. Dan saya berharap supaya diluluskan. Begitulah keadaan kita di yaumul akhirah. Kita harap dan harap dan harap. Tetapi harapan saja tidak cukup apabila kita tidak ada perkara yang boleh meluluskan kita, menyelesaikan harapan kita ini, tuan-tuan. Kita pun cakap, kita ada Nabi Muhammad. Tuan-tuan, adakah semua umatnya yang disyafaatnya lepas? Tak. Kita nak titian siratal mustaqim, Nabi Muhammad tunggu di depan dengan doa, Allahumma sallim ummati, tapi ramai umatnya jatuh ke dalam neraka sebab banyaknya dosa, sehingga syafaat Sayyidina Rasul tidak boleh menampung kesalahan kita. Itu zaman muda kita, tuan-tuan. Saya tak sentuh bab kerja lagi. Kita tipu allowance, orang yang keluar seminar, kita tipu MC kita banyak perkara. Kita tidak amanah daripada sudut waktu kerja 8 hingga 5, kadang-kadang pukul 2 kita dah balik rumah. Kita khianat daripada sudut kenderaan. Kita guna kenderaan bukan untuk urusan kerja, tapi untuk urusan peribadi. Ini namanya khianat. Kalau orang yang dia bertugas, dia diperuntukkan RM30, kadang-kadang dia claim lebih daripada RM30. Dia claim RM60. Majikan tak tahu, ataupun semua orang dah biasa buat. Tetapi dosa tetap dosa pada sisi Allah. Kita nak lari mana? Sebab malaikat akan mencatat kiraman katibin. Ini yang kamu buat, ini yang kamu buat, ini yang kamu buat. Dan besok, segala suratan amal kita akan dipertontonkan oleh Allah di yaumul akhirah. Semua orang akan tengok, tuan-tuan. Semua orang akan tengok. Dan semua orang akan saksikan kejahatan kita. Sebab itu, jika Ramadan ini tidak boleh mengubah kehidupan kita, bermakna kita tidak berjaya dalam bulan Ramadan. Berhati-hatilah, saya dan tuan-tuan semuanya. Tuan-tuan, Masya Allah, ada satu perkara yang sangat dinanti-nantikan oleh orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan, iaitu Lailatul Qadar. Saya tanya diri saya dan saya tanya diri tuan-tuan semua, dalam sepanjang kita hidup, berapa kali kita menemui Lailatul Qadar? Kalau sekali pun tak pernah, bermakna Allah tak berikan perkara yang dia sayang kepada orang-orang yang Allah sayang. Nabi jumpa Lailatul Qadar, ulama-ulama jumpa Lailatul Qadar, sahabat-sahabat jumpa Lailatul Qadar, orang saleh jumpa Lailatul Qadar, awliya illah keseluruhannya menemui Lailatul Qadar. Mereka diberikan Lailatul Qadar. Kenapa aku tak dapat? Aku dah umur 40 lebih, aku dah umur 50 lebih. Kenapa sekali pun Allah tak bagi aku? Tandanya bahawa perkara yang dianugerahkan kepada orang yang Allah sayang, kita tak dapat. Jika sebaliknya, bermakna Allah tak sayang kita. Itu je tak. Sebenarnya ilmu yang kita cari ini untuk apa? Ini persoalan dia. Aku nak jadi orang pandai. Aku nak jadi orang bijak. Tak. Sebab jangan menjadikan ilmu itu melaknat kita semua.
Jangan sampai ilmu ini tadi melaknat kita di yaumul akhirah. Sebenarnya dengan ilmu yang ada pada kita, kita menjadi semakin orang, menjadi insan yang semakin baik kepada Allah. Semakin saleh, semakin kita takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah sebut dalam Al-Quran. Apa dia? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah di kalangan orang-orang yang dikurniakan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka takut ini antara jalan prosesnya Ramadan. Jadi ilmu yang ada pada kita, kita jadi makin takut. Ya Allah, aku banyak salah rupanya. Tapi aku rasa aku orang betul. Aku banyak salah sebenarnya, tapi aku rasa orang betul. Tuan-tuan, persoalan di dunia ini boleh selesai, tetapi kita tak akan selesai persoalan di akhirat. Dan Allah tidak akan pernah lupa kesalahan kita. Sebab itu Ramadan adalah bulan keampunan. Maka mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita dapat kurnia demi kurnia daripada Allah. Jika Ramadan ini Ramadan yang terakhir. Jika Ramadan ini Ramadan yang terakhir untuk kita, maka berusahalah untuk menggapai rahmat dan keberkatan daripada Allah. Tuan-tuan dirahmati Allah, saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan, habis sejam. Sebelum saya tinggalkan, semua orang kata, Ustaz, saya lemah. Saya lemah, saya lemah. Biasalah perkataan ini keluar bila dengan agama. Dengan dunia, orang tak cakap saya lemah. Dengan dunia, kita kuat. Macam mana nak tambah duit? Macam mana nak ini? Kita kuat. Walaupun tak cukup tidur, kita tetap kuat. Tapi bila dengan agama, nak baca Quran, nak itu, nak ini, kita akan cakap, saya lemah, saya lemah, saya lemah. Dan inilah perkataan selalu kita dengar daripada dulu sampai sekarang. Cuma kita seolah-olah perkataan yang kita ucapkan, kita menipu Allah secara terang-terangan. Dengan dunia kau tak lemah, tapi dengan aku, bila nak dekat dengan aku, kau kata kau lemah. Kau tipu aku, tapi aku tahu. Tak apalah tuan-tuan. Mungkin itu hakikatnya. Tetapi jangan lupa minta tolong Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan satu zikir dan saya berikan tuan-tuan satu bismillah dan tahmid. 3 amalan ini cukup saya tinggalkan untuk sahabat-sahabat di Fama. Jika ini pertemuan kita yang terakhir, iaitu mana tahu selepas pada ini Allah ambil saya dan Allah matikan saya. Mudah-mudahan ini menjadi satu kenangan indah di antara saya dan semua pekerja Fama. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pertama, tuan-tuan bacalah zikir ini yang disebut oleh Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita mendapat pertolongan daripada Allah, kita minta tolong Allah. Saya akan baca 3 kali. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Ya Hayyu Ya Qayyum برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. 1. Tuan-tuan baca sehari 100. Tuan-tuan sebelum nak pergi kerja, tuan-tuan baca. Jadi Allah tolong tuan-tuan. Ya, Allah tolong, Allah bantu tuan-tuan dalam segala urusan dunia akhirat. Percayalah dengan Allah. Percaya Allah tak pernah tipu kita. Makhluk selalu tipu kita, tapi Allah sekali-kali tidak pernah tipu kita. Percayalah dengan Allah. Percaya dengan apa yang Rasulullah SAW sebut. Yakinlah dengan Allah. Kedua, bismillah selalu saya baca. Kalau tuan-tuan nak diberikan, dibuka pintu kebaikan demi kebaikan. Kita nak jadi orang baik. Memang selalu kita cakap, aku lemah nak jadi orang baik. Tapi kita nak jadi orang baik, tapi kita lemah nak jadi baik. Nak buat baik, mujahadah kepada baik, kita lemah. Tuan-tuan jangan tinggal bismillah. Bismillahi ala nafsi wa dini wa ahli wa mali. Bismillahi ala nafsi wa dini
وأهلي ومالي بسم الله على نفسي وديني وأهلي ومالي. Allah akan buka pintu kebaikan tu, tuan-tuan. Baik. Yang kita takut, bila Allah dah bagi kebaikan, dan Allah tarik kebaikan itu. Kita nak kebaikan yang daripada kita istiqamah. Walaupun benda baik yang kita buat sikit, tapi kita nak istiqamah seterusnya sampai kita mati. Jangan lupa baca tahmid ni pula. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Jadi Allah istiqamahkan kebaikan yang ada pada kita dan Allah jaga, dan mudah-mudahan Allah tidak keluarkan kita daripada perkara kebaikan, sama ada dalam perkara yang merosakkan kebaikan itu sendiri. Jadi setakat ini saja yang saya dapat berikan kepada semua sahabat-sahabat di Fama. Mudah-mudahan jadi manfaat untuk diri saya khususnya dan amnya pada semua yang berada pada hari ini. Dan lebih dahulu saya minta doa kepada semua orang yang ada sini, tolong doakan kami, doakan madrasah kami. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Mungkin ada yang tahu tentang madrasah saya, mungkin ada yang tak tahu. Saya buat madrasah atas dasar ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Saya nak tolong orang walaupun saya bukan orang kaya. Baik itu saya tak ambil dan saya tak minta. Bukan tak ambil bohong. Saya tak minta langsung, iaitu yuran bulanan setiap bulan kepada pelajar saya. Tidak ada nak bagi-bagi, tak bagi tak apa. Inilah perjalanan saya, sebab ini pesanan daripada guru saya dulu. Guru kata, iftah madrasah, buka madrasah. Tapi ingat, jangan lid dunya wa ma fiha. Saya pesan dengan kamu, buatlah kerana Allah, ala Allah wa Rasulih. InsyaAllah, sebab bila kamu buat kerana Allah dan Rasul, maka selain daripada itu diselesaikan oleh Allah. Dan saya percaya sampai sekarang, tuan-tuan, walaupun sekolah yang saya buat, yang saya buka dengan tangan saya sendiri, hampir 22 tahun, dan sepanjang 22 tahun itulah saya tak kenakan apa-apa yuran pada pelajar saya. Alhamdulillah, mereka dapat makan dengan baik, api air dapat diselesaikan dengan baik. Kalau tuan-tuan dengar, tuan-tuan takkan boleh fikir segiakan. Sekolah saya, api air sebulan 2 sekolah, hampir 8,000 sebulan. Tapi inilah pertolongan Allah dan janji Allah. Allah tak pernah bohong kita. Manusia bohong kita, tuan-tuan. Orang janji dengan saya, ramai orang bohong saya. Tapi Allah tak pernah bohong saya. Nabi tak pernah bohong saya. Sebab itu saya berharap kepada Allah sebulat-bulatnya. Sebab pada zat yang tak pernah bohong kita. Saya minta doa semua orang. Sebab kerja ni bukan senang. Kalau saya nak cari harta dunia, saya boleh letakkan yuran sebulan 300, 400. Sekarang ni makanan pun dah mahal. Tapi saya tak buat. Saya tak buat. Saya tak minta 1 sen pun. Cuma saya nak minta doa daripada staf Fama. Mudah-mudahan Allah permudahkan urusan kami. 1. Kedua, Allah tak keluarkan saya daripada kerja ni. Ini perkara yang paling saya takut. Bila Allah tarik kita daripada benda baik dan tempat baik dan buat baik. Dan cara mana dia baik? Dia nak tarik kita, tuan-tuan. Dia balikkan hati kita. Daripada dulu tak ada buat apa-apa yuran, tiba-tiba kita kena buat yuran. Yang ni paling saya takut. Sebab hati kita, diri kita yang pegang adalah Allah. Lepas itu saya minta semua orang doa, sehingga saya istiqamah sampai saya mati. Sampai saya rebah, tubuh saya rebah di bumi Allah ini dengan amalan, dengan perkara yang saya buat menuntut kasih dan redha Allah. Tolong doa juga. Sekarang kami tengah siapkan untuk ruang solat di masjid kami tadi untuk tempat muslimat. Saya minta doa. Sekali lagi saya tekankan di sini. Saya minta doa dan saya tak minta harta, tuan-tuan. Sebab
jika kita minta harta orang, satu hari orang akan marah kita. Ustaz, asyik minta sumbangan aja. Ustaz datang asyik minta sumbangan. Satu hari orang akan marah kita. Sebab apa? Saya nak minta pada yang tak pernah marah saya. Siapa yang tak marah-marah saya? Allah. Lepas itu saya minta dengan Allah, ya Allah. Lepas itu saya minta doa semua orang. Setiap malam, saya tadah tangan dengan Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Aku tengah buat benda ni, kau tolonglah. Ya Allah, aku ada sekolah macam ni, kau tolonglah. Sebab Allah benci dan tak suka pada orang yang tak mau minta dengan dia. Selagi kita minta hari-hari, kita minta dia sayang dengan kita. Kenapa? Allah Subhanahu Wa Taala sangat kasih pada suara-suara yang menagih akan rahmat. Kenapa Allah sayang pada orang suka minta? Sebab kita sentiasa duduk tempat hamba Allah. Iaitu saya hari ini saya tak minta harta tuan-tuan, tapi tolong doakan saya dalam doa tuan-tuan insya-Allah. Wa akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikan pertemuan kami pada pagi ini dalam rahmat-Mu, dalam redha-Mu, ya Allah. Ya Allah, walaupun kami baru bertemu kali yang pertama, ya Allah, di tempat ini, ya Arhamar Rahimin. Jadikan asbab atas kami, untuk kami dapat lindungan arasmu di yaumul mahsyar kelak, ya Allah. Seperti mana janji akan kekasihmu Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Ya Allah, jika kami jahat pada sisi Engkau, ya Allah, maka Engkau baikkanlah kami, ya Arhamar Rahim. Mungkin pada pandangan manusia kami nampak macam orang baik, ya Allah. Tapi pada Engkau kami jahat, kami minta ampun, kami minta maaf, ya Arhamar Rahim. Ya Allah, jika kami jauh dengan Kau, maka Engkau tolong dekatkanlah kembali, ya Allah, kepadamu, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, jika kami lalai dalam hidup ini, ya Allah, sehingga kami lupa saat kami nak balik bertemu dengan Kau, ya Arhamar Rahimin, maka Engkau ingatkan kami, ya Allah. Kau tariklah kami semula ke jalan Kau, ya Arhamar Rahimin. Jangan Kau biarkan kami terus hanyut dengan kehidupan yang melalaikan, sehingga kami tiba-tiba merasai akan sakaratul maut. Ya Allah, jangan Kau rugikan kami dalam kehidupan akhirat kelak, ya Allah. Ya Allah, hati-hati kami ini terlalu keras, sehingga asma'-Mu tidak mampu untuk melembutkan hati kami, ya Allah, ketika kami menyebut nama-Mu, ya Allah. Kami sebut nama Engkau, tapi kami tak rasa apa-apa, ya Allah. Kami ingat Engkau, tapi kami tak rasa apa-apa, ya Allah. Kerasnya hati kami ini, ya Arhamar Rahimin. Tolonglah lembutkan hati kami, ya Allah. Lembutkan hati kami, ya Allah. Lembutkan hati isteri dan anak-anak kami, supaya kami dapat terus kembali kepada Engkau, ya Arhamar Rahimin, biqalbin salim, dengan hati yang sejahtera, seperti di mana janji-Mu dalam Al-Quran. Ya Allah, sakit-sakit kami Kau sihatkanlah. Masalah kami, masalah keluarga kami, Kau selesaikanlah, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Satukanlah kami besok, ya Allah, di yaumul akhirah, di jannah yang sama. Kurniakan atas kami syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumul mahsyar, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, isma' du'a'ana wa taqabbal du'a'ana wansur ilaina, ya wansurna, ya Allah, wanzur ilaina, ya Arhamar Rahimin. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.